Ya. Kita Okey, saya dah pam dah dekat YouTube. Okey, sekarang tunggu dia keluar gambar dulu. Okey, sekarang ni muka depan tu dah keluar. Cikgu, poster cikgu tu. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pengikut sama ada di Google Meet ataupun di live streaming YouTube. Sekarang pada hari ini kita akan bersama dengan Cikgu Sarudin Muhammad Kalam dari Maktab Sultan Ismail untuk mengulas ataupun untuk kelas Sekolah Menengah Bahasa Melayu SPM, pengulasan bahagian novel yang mungkin diharap akan dapat membantu pelajar-pelajar kita untuk menyediakan idea dan ilham untuk menjawab soalan-soalan SPM yang akan mendatang. Jadi saya akan serahkan kelas ini kepada Cikgu Din dengan kita ada sikit countdown. Selepas countdown, Cikgu Din akan mula. Okey, countdown. Adik, suaranya kuat sangat, adik. Okey, Cikgu Din boleh mula. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa khabar semua? Hai anak-anak pelajar dan rakan-rakan guru. Alhamdulillah kita panjatkan kesyukuran kepada Allah SWT kerana dengan limpah dan inayahnya dapat sama-sama lagi kita bersua bersama dalam program webinar SSTP Negeri Perak. Sekalung kasih Abadin ucapkan pada SSTP Negeri Perak kerana memberi kepercayaan kepada saya untuk meneruskan program webinar bersama Cikgu Tube dan juga SSTP Negeri Perak. Jadi pada hari ini Abadin akan berkongsi dengan penonton, anak-anak pelajar dan juga rakan-rakan guru bagaimana kita nak mengajar tajuk novel. Hari ini Abang sentuh tentang novel, iaitu soalan 4 kertas 2 yang menyumbang kepada 15 markah. Okey. Dan untuk novel ini anak-anak perlu jawab dengan bersungguh-sungguh. Walaupun 15, tapi 15 markah ini amat penting untuk memastikan kita memperoleh keputusan yang cemerlang. Nak A kan? A plus ke, A solid ke. Kalau boleh biar dapat A lah, kita kena buat baik-baik. Jadi sebelum kita mulakan kelas kita pada hari ini, saya langsung ayuh bersama Abadin, kita sama-sama baca doa untuk belajar. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, baiklah, semoga kelas kita pada hari ini dapat dimanfaatkan dan setidak-tidaknya Abadin dapat membantu anda di luar sana. Baiklah. Jadi Abadin akan kongsikan bahan. Ayuh kita lihat perkongsian Abadin dengan anak-anak pelajar di luar sana. Okey, kita tengok dulu. Sekali lagi ya. Ya. Baiklah anak-anak pelajar, Abadin rasa kita nampak bahan yang Abadin tunjukkan. Nampak tak? Boleh respon tak? Nampak ya? Nampak tak? Tak ada respon. Okey, penonton di luar sana nampak tak bahan saya share? Okey, nampak. Alhamdulillah. Clear, Abadin. Clear. Nampak bahan? Nampak. Okey, terima kasih Cikgu Nigel. Cikgu Nigel sangat saya bagi ni. Very good. Sebelum tu terima kasih sebab saya difahamkan dalam talian kita ada daripada seluruh Malaysia.
dan salah seorangnya Cikgu Nijal dari Sibu Sarawak. Terima kasih. Ya. Okay, baiklah. Jadi hari ini tajuk kita berkaitan dengan novel dan SP-nya adalah 4.1.1. Kita merujuk pada DSKP ya, iaitu memahami dan mengapresiasi prosa moden dan prosa tradisional dengan menyatakan respon peribadi yang sesuai terhadap karya. Okey, jadi maksudnya kita kena faham apa yang kita perlu pelajari ataupun yang kita perlu kongsi dengan anak-anak murid kita. Baiklah, kita lihat yang pertama. Pada hari ini, walaupun kita ni dari seluruh negara, tapi disebabkan program ini di bawah SSTP Negeri Perak, maka saya akan sentuh khususlah untuk Negeri Perak. Tapi formula dan kaedah pengajaran ini boleh digunakan pakai oleh semua pelajar di seluruh negara. Okey, baiklah. Bahasa Melayu kertas 2, soalan nombor 4 iaitu soalan novel. Markah yang diperuntukkan sebanyak 15 markah ya. 15 markah diperuntukkan. Dan untuk makluman semua orang tahu iaitu soalan 4A, satu soalan berdasarkan satu novel saja. Berdasarkan sebuah novel saja, markah diperuntukkan 7 markah. 4 markah untuk isi, 3 markah untuk bahasa. Okey, manakala soalan 4B iaitu soalan yang merujuk kepada 2 buah novel ataupun soalan perbandingan. Markah yang diperuntukkan 8 markah, 6 markah isi, 2 markah bahasa. Jadi, kita kena beritahu pelajar bagaimana ingin dapatkan markah yang betul, yang tepat dan bagaimana teknik kita membina isi. Sebab kadang-kadang pelajar tahu jawapannya. Pelajar ada idea tapi cara mereka menjawab itu menyebabkan jawapan mereka itu tidak diterima. Jadi rugilah. Okey, anak-anak untuk makluman zon 1 terdiri daripada negeri-negeri utara, Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan Perak. Dan novel yang dipelajari oleh pelajar zon ini tingkatan 4, Jendela Menghadap Jalan. Mesti nak tahu kan kenapa jendela tu menghadap jalan. Okey, penulisnya adalah Rohani Madarin. Manakala, abang terlupa padam yang zon 3 tu. Maaf ya, zon 1 ya, bukan zon 3. Saya lupa ubah zon di ruangan warna merah tu. Okey, sebab apa? Sebab saya zon 3, saya zon timur. Jadi terlupa nak ubah kat situ. Okey, kemudian Songket Berbenang Emas tingkatan 5, Khairuddin Ayib merupakan salah seorang sahabat saya. Khairuddin Ayib ni merupakan bersama saya dalam pembinaan modul PIKBM bersama-sama saya, dan saya juga merupakan penulis buku bersama Khairuddin Ayib yang tak asing lagi. Dan selamat bersara pada Encik Khairuddin Ayib yang baru saja bersara. Jadi untuk anak-anak yang baru menonton, jangan salah lihat pada yang warna merah tu bukannya zon 3, zon 1. Okey, abang lupa nak tukarkan, ampun maaf. Jadi di sebelah zon 1, Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan Perak itu kita lihat kulit buku Jendela Menghadap Jalan dan juga Songket Berbenang Emas. Okey, kalau Songket ni biasanya glamour di Kelantan kan, Songket. Okey, tapi sebenarnya dipakai di mana-mana pun. Baiklah, yang ini kita nak guna. Okey. Mungkin Cikgu Nijal ni dia dah biasa guna. Betul tak Cikgu Nijal? Saya rasa kita boleh respon bersama. Cikgu Nijal guna formula ni juga ke? Ya, sama-sama. Sama-sama. Guna formula. Cuba sikit Cikgu Nijal, respon sikit macam mana Cik nyanyi tu? Ya. Cuba ikut saya punya rentak tadi. Sama-sama. Okay, cuba. Tak tepat. Cikgu Nijal kita malu-malu. Saya memang Cikgu Nijal kalau dalam ceramah, saya suka kadang menghiburkan pelajar dengan nyanyian, dengan lawak jenaka. Dalam kita menyampaikan ilmu, kita tidak boleh terlalu serius. Betul tak? Kalau kita serius, nanti pelajar akan mudah bosan dengan apa. Sebab kajian dulu kan, untuk makluman rakan guru penonton, Cikgu Tube ni adalah cikgu perintis digital di negara kita, dan Cikgu Tube ini di bawah KPM. Di bawah KPM iaitu di bawah SSTP. Jadi saya antara perintis kelompok Cikgu Tube yang diwujudkan di bawah inisiatif SSTP dengan kementerian. Dia lain dengan cikgu akademik YouTuber, Ayu tu lain. Akademik YouTuber tu bukan yang Cikgu Tube. Dua perkara yang berbeza tapi dia punya objektif sama je. Okey. Jadi dalam menjawab novel, perkara yang perlu ada
semasa menjawab soalan novel, iaitu gunakan formula PH plus C. Okey, penyataan sama dengan huraian dan contoh. Jadi penyataan ini iaitu kita sebut penyataan dahulu. Jangan. 3 kali sebut nama jangan. Jangan kita masukkan watak dalam penyataan. Okey, kecuali soalan-soalan tertentu. Lepas ni Abah akan terangkan. Okey, jawapan yang dikemukakan perlu menggunakan ayat yang lengkap dan gramatis. Ini lagi satu kelemahan calon. Sebab calon dia tahu. Betul tak Cikgu Nijat? Dia tahu jawapan. Tapi dia jawab very simple. Betul tak? Ya, Dia betul. malas nak guna ayat lengkap. Cuba Cikgu Nijat, cuba you share sikit experience you. Kalau budak jawab novel, biasa macam mana kelemahan yang you dapat kesan? Ada pelajar yang tulis dalam bentuk point form. Betul. Mereka tu dalam bentuk point kan? Ya. Lepas tu lagi satu, mereka masukkan nama watak dalam penyataan kan? Ya, betul. Jadi sebenarnya jawapan mereka betul tak? Jawapan mereka betul kan? Ya, betul. Cuma teknik jawapan itu yang salah. Jadi Cikgu Ya. Nijat ni biasalah jumpa budak. Garang tak? You marah ke tak? You rotan ke budak? Tidak. Ini mesti cikgu yang disayangi sebab single lagi ni. Ramai tak student? Ramai juga. Okey. Dia campur ya, dia semua bangsa. Ya, semua bangsa. Okey, untuk makluman penonton yang baru menonton dengan Abah Din di SSTP Perak, kita bersama dengan guru pelbagai negeri dan antaranya Cikgu Nijat. Sebab apa saya sebut dia? Sebab dia dah show off muka dia tadi. Yang lain tu tutup-tutup tu malu, kalau buka Abah dia akan tegur. Cikgu Rashidah senyap tadi. Cikgu Siti Faizah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Cikgu ya Siti Faizah? Ya. Cikgu sekarang mana cikgu? SMK Aminul Baki, KL. Aminul Baki, Kuala Lumpur. Terima kasih turut serta cikgu. Ya. InsyaAllah esok saya akan bersiaran dengan Sekolah Menengah Agama. Ada gabungan 4 sekolah malam esok. Jadi terima kasihlah turut serta. Cikgu Ainun. Cikgu Ainun dia dah buka, dia nak bercakap. Cikgu Ainun apa khabar Cikgu Ainun? Alhamdulillah sihat. Cikgu Ainun dari mana Cikgu Ainun? SMK Bandar Puteri Jaya, Sungai Petani. Orang Sungai Petani. Saya selalu pergi ceramah Sungai Petani dulu sebelum PKP. Pergi sekolah apa yang nama kat Sungai Petani, biasa dekat mall tu. Apa nama mall tu Sungai Petani yang Glamour? Aman Jaya Mall. Aman Jaya Mall. Aman Jaya Mall. Ya, saya selalu nak bawa rumah pergi ceramah kat Sungai Petani sebab jauh kan. Sekolah apa? Alamak. Saint Teresa. Ada sekolah Saint Teresa, lepas tu dia gabung dengan sekolah-sekolah lain. Jadi Sungai Petani merupakan salah satu daerah yang biasa saya pergi untuk berseminar. Cikgu Rashidah sekolah mana? Saya daripada SMK Permata Jaya, Batu Pahat, Johor. Orang Johor. Ya. Saya pun Johor biasa, Batu Pahat. Ya ke? Biasa. Batu Pahat tak mau pergi sebabnya selalu ada ceramah saya kalau di Kuito ke kat mana, kalau dia guna dewan ni kan, dewan besar ke. Ataupun dekat dengan Kolej Pengajian Tinggi Mara pun tu situlah. Ada. Okey, dan yang terbaru saya ada pergi MRSM tapi Melaka, MRSM Melaka. Okey. Jadi saya harap rakan-rakan guru dapat guna formula ni untuk ajar anak-anak tentang novel iaitu PH plus. Tapi saya nak komen sikit lah. Kadang-kadang pelajar kita suka meletakkan nama watak itu dalam penyataan. Jadi maksudnya kalau dia terletak dalam penyataan, contohnya 5 perkara lah yang kita pantang dia. Pantang dia letak watak ni dalam 5 perkara. Iaitu bila novel ni kita biasa ingat kan, dia ada 3P, 1N, 1L. Bukan NPQL. NPL. Okey, N3PL. Iaitu nilai, persoalan, pewatakan, pengajaran dan latar masyarakat. Kalau 5 perkara ni, ingat 5 perkara. Jangan letak watak dalam penyataan. Contohnya nilai, kegigihan. Okey, contoh kan. Okey, kalau latar masyarakat yang gigih. Kalau persoalan kegigihan bla 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 bla. Okey, maksudnya
5 perkara ini tak bolehlah letak nama nama watak dalam penyataan. Tetapi kalau peristiwa boleh. Contohnya ada cikgu-cikgu nak respon? Takut Abah Din salah cakap? Okey kan? Boleh kan? Okey, kalau kalau peristiwa tak apa. Kita sebutkan peristiwa Lily contohnya. Okey, kalau Timur tu peristiwa Dr. Raiha tu tak apa. Tapi yang lain tu kalau boleh janganlah. Okey, Cikgu Nur Hayati nampaknya baru ke udara. Cikgu Nur Hayati, Assalamualaikum. Assalamualaikum Cikgu Nur Hayati. Saya kalau online bila ada dua hal ni saya suka sebab kita dapat share. Macam Cikgu Nijal dia dah biasa menyampuk saya punya ucapan tu kan, pertanyaan dia kan, sporty. Tadi Cikgu Rahani pun. Cikgu Nur Hayati, Assalamualaikum Cikgu Nur Hayati. Mungkin tak jumpa mana mic nak tekan ni nak cakap. Waalaikumsalam. Okey, dia dah jawab dalam mesej. Cikgu Nur Hayati sekolah mana Cikgu Nur Hayati? Okey, mungkin bila guna type tu lambat sikit nak menjawab. Okey, sementara kita okey, kalau rakan-rakan ada soalan terus boleh tanya ya. KW Kuala Kangsar, qualificationer. Alright. Okey. Jadi ini Abah dia nak share. Ini Abah nak share untuk makluman rakan-rakan guru. Dalam novel ni saya berkolaboratif dengan 4 orang guru yang mana kami membina satu inovasi inovasi molekul RM2 tu lah. Saya rasa cikgu-cikgu pun dah tengok dah inovasi molekul RM2 tu. Alhamdulillah Johan Kebangsaan dan saya pun dah pernah bentang molekul itu di hadapan Timbalan Menteri Pendidikan lah masa di Konvensyen Guru Cemerlang di peringkat kebangsaan. Okey, saya bentang. Baiklah rakan-rakan guru. Jadi yang ni kita boleh guna. Saya rasa bagi konsep Abah Din senang je. Ilmu siapa-siapa pun yang penting kita share. Sebab ilmu perlu dikongsi. Ilmu bukan hak mutlak peribadi. Kita boleh kongsi. Okey. Baiklah. Jadi kaedah yang sama, kalau kita lihat dalam video PDPC sama ada Cikgu Linda, Cikgu Julius, Cikgu Zurina, saya yang selalu berkolaboratif dalam novel ni, memang kami guna formula Isajali. Ingat 1, jawab 5. 2 perkara rakan-rakan guru yang pelajar boleh ingat, iaitu sama ada nilai atau perwatakan. Okey, sekali lagi Abah beritahu, kita suruh pelajar kita ingat nilai atau perwatakan. Jadi dia ingat salah satu ni dia boleh jawab banyak jawapan. Macam-macam dia boleh jawab. Macam tadi lah ingat 1 jawab 5. Jadi dia ingat 1 dia boleh jawab 5. Contoh di sini Abah Din berikan untuk mudah. Walaupun negeri lain, walaupun Johor ke, walaupun Cikgu Nijia dari Sibu ke, tapi kita boleh guna formula yang sama. Dan kalau rakan-rakan guru ada dapat modul inspirasi apa ni yang Abang Din tunjuk kat ni, Abang Din pegang ni. Kalau ada yang ni kan, bukan susah, memang mudah nak mengajar, kan Cikgu Nijia, betul tak? Cikgu Nijia, betul tak? Betul tak modul ni? Ada. Dekat belakang tu ada kan jawapan ni kan, dia ringkas kan? Dalam kotak-kotak. Jadi, bukan mudah, bukan susah, memang mudah. Cikgu Nijia, sekali lah, spotting. Dia tak biasa menyanyi ke? Jarang. Suara tidak merdu. Cikgu Nur Hayati boleh baca nyanyi Cikgu Nur Hayati? Cikgu T daripada Batu Pahat tadi. Cikgu Rahani ke Batu Pahat? Cikgu Rashida. Cikgu Syida. Boleh ke? Boleh ke? Dapat tak mau ikut ni modul ni? Modul ni dapat. Saya tengah tanda ni. Dia orang kerja, dia orang masa cuti ni lah, cuti 2 minggu lepas ni saya dah bagi tengah tanda ni. Wah, bagusnya. Dapat berapa buah buku? Kita tak dapat, sekolah saya tak dapat, tapi saya perbanyakkan lah untuk semua pelajar saya. Okay. Terima kasih kerana kongsi guna kita orang punya modul. Saya pun memang ikuti. Saya pun ikuti penerangan Yapim tu kan daripada cikgu lah sama dengan Cikgu Lindano, memang saya ikuti lah setiap masa lah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Sebenarnya kita orang ni habis fikir macam mana nak mudahkan sebab modul ini lebih kepada untuk pelajar mulus, galus, halus macam tu. Saya tak kira lah semua halus ke, hapus ke, semua saya bagi, insyaAllah lah nak tolong anak murid saya. Dia ada bagi dalam Telegram kan? Okay, ada. Soft copy ada. Boleh perbanyakkan. Tak apa, kami halalkan ilmu kami tu.
tak halal dia semuanya. InsyaAllah tak ada apa. Ilmu kita kongsi insyaAllah. Betul. Cikgu Nija dapat sebuah buku ke dapat banyak? Dapat 50 lebih. Wow, tak achieve, Ya. tak achieve. Betul lah. Cikgu Nija, sebab apa saya kata tak achieve? Sekolah saya sendiri tak dapat. Jadi tak apalah, saya cuba buat cara saya lah macam cikgu tu tadi buat perbanyakkan. Okey, jadi saya bagi contoh kat situ. Contohnya nilai kita ambil kasih sayang, jendela menghadap. Kalau Johor novel apa ya? Siri Daksina dengan Di Sebalik Dinara. Ya, saya ni bukan apa saja sebab bila banyak kan 4 novel tu dah ada dalam kepala. Jadi kadang bila pergi ceramah tu nak pergi ceramah baru kena study balik. Takut tertukar watak. Kan Lily masuk tertukar nama orang. Ya, dia pun nama lebih kurang sama je kan. Lebih kurang je. Okey, jadi kalau kita lihat novel yang untuk negeri Zon Utara, okey, contohnya novel Jendela Menghadap. Okey, saya kongsikan kenapa dia kata jendela menghadap ni, menghadap jalan. Sebab kalau ikut cerita zaman dulu kan, Mogol dulu kan zaman komunis, zaman penjajahan. Jadi rumah ni dia buat memang jendela tu. Jendela tu, Nijal, you know what's mean jendela? Nijal? Gendera. Main lansil kan? Lantik. Betul-betul aku tembak aku tahu. Okay. Jendela tu memang dekat lansir tu dia ada dekat jendela. Lansir that's mean tingkap. Jadi tingkap tu jendela tu dia menghadap jalan supaya tenang penduduk-penduduk nak tengok kalau ada musuh datang. Contohnya ada musuh kan sebab zaman perang dulu kan. Jadi sebab itulah dia buat rumah jendela menghadap jalan, bukannya menghadap hutan, menghadap yang itu. Okey, mitos je lah. Okey, jadi kita lihat nilai kasih sayang. Ingat nilai kasih sayang 1, kita boleh jawab 5 perkara. Nilai kasih sayang. Nilai dia tak boleh tambah dengan jangan letak huraian. Jangan letak huraian. Nilai kasih sayang. Nilai alhamdulillah. Jauh pula. Ketaatan macam tu. Okay, persoalan kasih sayang seorang ibu tak ada anak kandungnya. Perwatakan seorang ibu yang sentiasa menyayangi. Dia mesti seorang yang. Bila perwatakan ayat saja seorang yang. Lepas tu kita lengkapkan ayat tu dengan pernyataan. Okey, pengajaran kita mestilah, itu ayat-ayat biasalah yang cikgu dah berikan anak murid tu. Dah pattern dalam otak dia macam tu dah. Kemudian atas masyarakat yang. Okey, lepas tu kita lengkapkan ayat tersebut. Jadi apabila 5 dia diingat, dia boleh gunakan contoh yang sama. Okey, sebagai contoh atau buktinya, Ibu Lily, ini untuk novel kita yang belajar, novel menghadap jendela menghadap jalan ni, Ibu Lily tetap memberi kasih sayang sepenuhnya kepada ibu walaupun dia sibuk dengan kerjanya di pelantar minyak dan dia mementingkan pendidikan agama kepada anaknya. Okey, itu kalau kita ingat nilai. Yang kedua, apa dia suruh anak-anak murid ingat pula perwatakan. 2 lah senang, at least ada backup. Ya, ada backup. Kalau cikgu lain buat macam tu juga Okey, harap dapat cikgu Mio Ahmad Muzaffar. Assalamualaikum, cikgu Mio ke? Nak dengar, tengok ada yang baru masuk cikgu Mio ni. Halo, Assalamualaikum cikgu Mio. Mio ni mesti orang Perak, nama Mio ni. Tak ada respon. Cikgu Siti Faizah. Cikgu Siti Faizah. Kalau ya, saya. Cikgu punya formula ini ingat 1 jawab 5 ya? Betul. Betul semua. Kalau bagi cikgu Siti Faizah, senang tak budak ingat benda ni? Memang praktikal sangat kalau aplikasi macam ni lah, teknik ni. Cumanya kadang-kadang ni dia tu budak ni tak ingat kata kunci lah dia ingat kegigihan gigi tu dia ingat, tapi bila dia meletakkan kata kunci yang salah tu yang jadi jawapan dia jadi salah tu. Maksudnya dia ingat formula tu, dia ingat, tahu dah. Cuma dia nak bina. Mungkin bila dia dah jawab persoalan, dia telah ayat lain dia betul. Dia dengan ayat yang sebenarnya. Sebab tu kita ajar budak asas ayat tu penting. Jadi contoh pun kita ingat je. Kalau saya memang ingat contoh yang sama lah. Jadi tak ada masalah sebab dalam soalan dia tak akan keluar benda yang sama. Jadi maksudnya bila disebut contoh, kita berikan yang sama. Contoh Dahlia, watak utama dalam novel Songket Berbenam Emas ini, gigih dalam menuntut ilmu walaupun pelbagai ujian dan dugaan yang dihadapinya. Namun, dia tetap berusaha dan akhirnya berjaya melanjutkan pelajaran di Jepun dalam pengurusan perniagaan. Cikgu Mio masih lagi ada di udara tapi dia tak buka mic. Tak tanya cerita lah, takut kan salah. Mio ni biasa orang Perak je tak? Betul tak?
Cakap payah apa begitu. Okey. Kemudian kita tengok pula yang seterusnya. Ini contoh jawapan lah. Contoh jawapan cemerlang, soalan tanya. Berdasarkan sebuah novel yang anda kaji, jelaskan peristiwa nilai kegigihan. Ada ayat peristiwa. Okey. Dia ada ayat peristiwa. Okey, peristiwa nilai kegigihan. Jadi bila ada ayat peristiwa, kita tak boleh tinggal ayat peristiwa tu. Betul tak Cikgu Rashidah? Betul cikgu. Kadang-kadang budak dia tinggal ayat peristiwa. Dia sebut nilai je. Nilai dia dapat, jadi salah dia tak boleh sebab dia tanya peristiwa. Peristiwa tu kena ada lah. Okey, jadi novel yang saya pelajari, ini ayat skema. Saya beritahu anak murid saya, ayat skema tu kena tulis, jangan malas. Saya kata BM ni dia cara jawab dia agak rigid. Dia kena jawab ayat lengkap, dia kena ulang balik apa soalan tanya. Dia tak boleh jawab ayat-ayat pasal, ayat-ayat borak, ayat-ayat lisan. Engkau orang ni suka tulis ayat lisan. Jadi bila jawab tu tulis ayat penuh. Biasalah Cikgu Rashidah Abadin ni kalau membebel budak senyap, takut. Kat kelas saya karang, budak takut saya masa semua senyap je. Gitu. Dikit-dikit saya bersih selalu. Dia tengok apa sado masuk senyap dia. Jadi itulah petang-petang je saya pergi gym. Cikgu Nijal. Cikgu Nijal. Oh Cikgu Nijal. Hilang dah Cikgu. Ya cikgu. You pergi gym tak? Tak. You kena pergi gym baru jadi sadu macam I budak takut. Saya kalau pergi ceramah bila masuk dewan je budak semua tengok. Wah, mesti dia ada bunyi. Bila saya masuk dia ada bunyi something sound akan bunyi. Wah. Jadi itulah Cikgu Rashidah, kita pergi ni untuk utamanya untuk sihat. Ya, betul. Biasa saya terlibat dengan pengacaraan kan. Dalam cuti ni banyaklah majlis kahwin, majlis jamaah akhir tahun di mana dijemput saya jadi pengacara. Dan Abadin juga selalu bersiaran dengan agensi-agensi lain dalam siaran langsung. Jadi kena jagalah. Cikgu Nijal jangan lupa UPMI kalau you nak pergi gym nak main apa saya akan ajar. Ya, boleh. Dan lagi dalam seminar ni bagi tips lagi kan. Okey, baiklah. Jadi anak-anak bila soalan tu tanya tentang peristiwa nilai kegigihan, kita tengok ayat tu peristiwa. Abadin saja boldkan dengan warna merah. Peristiwa. Okey. Jadi ayat skema saya latih anak murid saya buat novels yang saya pelajari di tingkatan 4 ialah jendela menghadap jalan, Kara Rohani Mat Darin. Itu ayat skema. Budak-budak selalu tanya, betul tak cikgu? Budak-budak akan tanya, cikgu dapat markah tak ayat tu? Betul tak? Saya cakap apa? Ayat tu menyumbang kepada markah bahasa, saya cakap. Sebab maksud tertib awak jawab tu nampak awak budak pandai sebab awak jawab dengan ada pendahuluan, ada penutup. Ibarat kalau kita jumpa orang lah. Kalau kita jumpa orang, takkan saya jumpa Cikgu Nijal, nanti saya pergi sibuk tu kata, kau dah makan belum? Cikgu Nijal kita, apa pula? Mesti dah ada mukadimah dulu. Hai Nijal. Dia akan jawab. Macam tu betul tak Cikgu Nijal? Ya, betul. Kalau menjawab karangan ke, menjawab apa-apa pun mesti kita ada mukadimah. Jadi maksudnya ayat skema itu galakkan pelajar tulis. Okey, kita pergi kepada ayat apakah P yang kita nak nyatakan. Okey. Lah banyak pula dah. Masuk chat ni nak tanya soalan. Sabar ya. Okey, peristiwa nilai kegigihan yang terdapat novel ini ialah kegigihan dalam menuntut ilmu. Itu pernyataan dia. Okey, kegigihan dalam menuntut ilmu. Buktinya, ingat P dah dapat satu markah. Buktinya ataupun sebagai contoh peristiwa Dahlia gigih dalam menuntut ilmu walaupun pelbagai ujian dan ujian yang dihadapinya. Namun dia tetap berusaha dan akhirnya dia berjaya melanjutkan pelajaran di Jepun dalam jurusan pengurusan perniagaan. Okey, itu contoh. Ya. Contoh kita bagi dapat satu markah. Satu pernyataan, satu huraian berserta dengan contoh. Dan yang penting ada nama watak Dahlia. Okey, saya nak minta respon lah. Kalau Cikgu Rashidah. Okay. Kalau Cikgu Rashidah cuba kita share ni sebab penonton kita ni, kita punya ahli ni saya rasa seluruh Malaysia akan tengok bila sebab dia rakam dalam YouTube. Okey, kalau novel Zon Selatan. Kalau soalan tanya peristiwa nilai kegigihan, ada tak kaitan dengan kegigihan si Lidat Sina ni? Ada tak? Ada. Ada. Nilai kegigihan tu tengok pada peristiwa bagaimana Haikal berusaha untuk menghidupkan semula kegemilangan Zapin Jincat di kampung Sri Penapa.
Jadi Haikal sama penduduk kampung, contohnya Wak Arif, Haji Salim, Siwa, sama-sama lah untuk buat latihan di Badai Raya Kampung Sipunama tu. Itu menunjukkan memang budaya tradisional betul Zapin. Saya pandai Zapin masa duduk Johor dulu. Saya duduk Johor 9 tahun. Saya sempat belajar Zapin. Basic je lah. Nek. Cikgu Rashida pandai ikan nangis Zapin? Dulu masa kat universiti adalah. Sekarang tak ada. Okey, itu kalau Siti Laksina. Lagi satu? Novel lagi satu? Novel Siri di Sebalik Dinara tu. Di Sebalik Dinara, ya. Di Dinara tu ada tengok pada watak utama Farisha tu. Farisha gigih apa? Gigih dalam bidang komputer tu gunakan tak? Okey. Sehingga dia diberikan tawaran untuk bekerja dengan syarikat software. Ya, betul. Sehingga dia pun, jadi maksudnya memang ada kaitan lah. Maksud apa yang Abah dibawa pada malam ini memang ada kaitan lah dengan nilai kegigihan dalam novel di Zon Selatan. Betul tak? Harrison, rasa Harrison ni kawan saya, Cikgu Harrison ya? Macam kawan saya punya nama je. Takut kalah orang. Okey, Nigel, kalau you ingat tak apa nilai kegigihan dalam novel di Zon Borneo tu? Novel yang dipelajari untuk tingkatan 4 di Sebalik Dinara. Oh, sama dengan Johor. Sama dengan Cikgu Rashida. Orang Johor dengan orang Sarawak ada sama novel. Ya. Ya, betul. Cikgu Harrison mana tadi? Cikgu Harrison macam kenal. Okey, jadi itu yang pertama, dapat dekat situ 2 markah. Kita pun bagi lagi satu pernyataan, iaitu peristiwa nilai kegigihan bekerja untuk menyara keluarga. Itu pernyataan dia. Siapa dia kita buktikan? Buktikan peristiwa Embong. Embong ni bapak lah ya, ayah pada Lili. Berusaha gigih dengan bekerja di kebun getah dan kelapa sawit Haji Sulaiman. Maksudnya kebun getah dan kelapa sawit tu milik Haji Sulaiman untuk menyara keluarganya. Okay? Walaupun hidup mereka susah, namun mereka sabar menghadapi ujian tersebut. Jadi kalau kita ingat cerita ini, berkaitan dengan tema dia, iaitu kegigihan, kecekalan seorang gadis dalam menempuh pelbagai perintangan dan juga dia zon utara ni dia senang je sebab dia punya tema lebih kurang. Okey, kalau jendela madap jalan ni iaitu kecekalan seorang gadis, kalau songket berwarna emas kegigihan seorang gadis. Jadi tak susah, dia agak mudah. Okey, baiklah. Kemudian ayat kesimpulannya, terdapat pelbagai peristiwa nilai kegigihan dalam novel ini yang dapat dijadikan teladan kepada pembaca. Itu ayat basic je saya ajar pelajar saya. Memang saya ajar macam tu basic. Okey, sebaik-baiknya buatlah supaya dapat markah bahasa yang penuh. Okey, jadi markah 4, markah bahasa 3, keseluruhannya 7. Okey, baiklah. Jadi kita ada beberapa kaedah untuk kita latih pelajar untuk membina. Ini kadang-kadang bila keluar soalan, sekali lagi Abadin ulang, kalau keluar soalan novel, biasa dia tanya yang normal yang 5 perkara. Tapi ingat, kejap lagi Abadin akan share soalan-soalan kebat yang popular untuk kita fokus dalam SPM nanti. Okey, Cikgu Nur Hayati. Nak respon Cikgu Nur Hayati pula. Cikgu Nur Hayati, terlupa Cikgu Nur Hayati dia tak ada ni. Dia apa? Dia kena share dengan message. Cikgu Harrison. Oh, Cikgu Harrison. Saya nak tengok ada tak. Okay. Kalau ada mic kita boleh buka ya. Assalamualaikum Cikgu Abadin, Cikgu Harrison. Sekolah mana Cikgu Harrison? Cikgu Harrison pun dia guna message. Mungkin dia guna phone atau sebagainya. Okay, dan ada yang gambar pokok kelapa ni Abadin tak nampak dia punya nama Abadin nak sebut. Dia terlindung dengan ni sharing. Okay. Okey, baiklah. Cikgu Siti Faizah lah. Cikgu Siti Faizah ni tengok dia punya profile gambar macam kat luar negara ke kat mana. Cikgu Siti Faizah? Ya, saya. Itu dekat Sarawak tu. Itu gambar tu kat Sarawak tu. Oh, masa kat posting Sarawak kan? Kat mana masa tu? Saya jalan ke Miri tu. Oh, Miri berjalan. Saya pun nak ke Miri banyak kali dah pergi. Okey, sekarang ni di sekolah?
Saya di KL, Aminuddin Baki. Aminuddin Baki. Alah baby dia sianya baby. Alah baby nangis pula. Okey, tak apa. Okey, jadi kita lihat bagaimana kita nak latih pelajar. Ini kadang-kadang berlaku bila pelajar nak jawab soalan novel. Bila dia tanya persoalan, budak dulu tanya saya macam ni, abah. Kita ingat nilai tau, tapi kita tak reti lah nak bina persoalan tu macam mana. Kita tahu benda tu, tapi kita nak bina ayat nak jawab tu. Abah pun cakap kat dia orang, kau orang ingat nilai tersebut. Kau ingat nilai, okay, kemudian bila kau ingat satu nilai, lepas tu kau sambung dengan huraian dia. Contoh macam ni lah abah buat. Contohnya kita ingat nilai apa? Okay, kita ingat nilai dia kasih sayang. Kita nak buat ayat persoalan, maka kita perlu letak persoalan, kita plus dengan nilai dan kita tambah huraian dia, iaitu persoalan, kasih sayang, kita tambah dengan huraian dia, seorang ibu tak ada anak kandung. Okay, jadi kita pun buatlah contoh. Ini sangat mudah. Kita boleh guna contoh ini untuk banyak 5 perkara tadilah. Okay, iaitu sebagai contoh, Ibu Lily tetap memberi kasih sayang sepenuhnya pada Lily walaupun dia sibuk dengan kerjanya di Belantar Minyak. Dia mementingkan didikan agama kepada anaknya. Okey, itu untuk persoalan. Okey, kalau yang seterusnya memang dia ada 5 perkara tu. Abah akan berikan 5 perkara. Okey, kalau untuk nilai murni pula, okey, ingatkan pelajar. Okey, kalau nilai tu kita ada nilai yang perlu kita tambah imbuhan apitan ke dengan an, iaitu ketabahan, kegigihan, ketaatan, okey, ketekunan, okey. Jadi tak semualah, kalau kasih sayang janganlah buat kekasih sayangan, pelik bunyi. Adalah Cik Rashidah. Kekasih sayangan. Takat ni tak ada dah Cik Gudin, tak ada. Kekasih sayangan. Ataupun simpati kan, kesimpatian. Jadi dia tengok pada Cik Gudin, kalau berkasih sayang ada. Dia bila ibu hambar tu dah menunjukkan kata kerja dah. Berkasih sayang. Okay. Jadi jangan beritahu budak secara umumnya. Okay. Jadi maksudnya kasih sayang kita guna yang sama. Jadi kalau budak kelas hujung, contohlah kita katakan kalau budak kita kelas hujung, kalau dia faham kita sebenarnya kita nak bagi dia pemahaman konsep je. Kalau budak kelas pandai memang petik jari je lah. Tapi kalau budak kelas pandai dia tak pandai, dia kata alamak tak pernah jawab ni soalan nilai pula. Dia jadi macam dulu. Tapi kita cara saya ialah minta maaf nak cakap lah sebab di SIC ni budak yang agak terpilih juga. Jadi kalau saya tahun ni ngajar kelas hujung. Bila saya galak kelas hujung, tapi budak pun bagus juga. Walaupun kelas hujung, jadi dia boleh berjawab dengan baik. Tapi kalau yang sekolah yang harian biasa, saya minta kalau boleh, cikgu buatkan mereka satu jawapan yang rangka jawapan dah. Cikgu buat dia suruh dia isi tempat je. Siap. Kalau kita nampak dah, kita nak sentuhkan benda tu. Contohnya kita nak sentuh kata dasarnya, sifat dia tabah. Okay, jadi kita letak tabah. Lepas tu bila nilai, kita buat dalam kotak kolom nilai. Kita pun buat ayat, kita biarkan dekat ruangan ketabahan tu kosong. Kita tengok, dia tulis tabah ke tulis ketabahan. Itu contoh lah. Sebab kadang-kadang saya bimbing juga pelajar yang lemah datang rumah akan belajar. Jadi kita kena bimbing macam tu. Bagi saya, kita kena sentiasa think positif. Macam untuk malu-malukan guru, saya memang banyak pelajar yang non-Malay, Chinese and India datang belajar kat rumah kan. Kesian dia orang minta tolong. Saya cuba dan Alhamdulillah lah setakat ni pengalaman saya pelajar-pelajar yang non-Malay ni datang belajar kat rumah. Alhamdulillah dalam exam sebenar, SPM semua dapat A. Okay, walaupun tak dapat A+, tapi A solid dengan A- insyaAllah. Kita cuba. Kita tak boleh kata awak ni tak pandai ke macam. Okay, Cikgu Veronica Angeline. Wow, nama. Cikgu Veronica. Are you hear me? Cikgu Veronica? Ya, saya. Hai Cikgu. Hai. Good morning. Good morning. Cikgu dari mana? Saya dari Ipoh. Wah, Ipoh ni bandar dia lah ni, tempat dia. Sekolah mana Cikgu? Saya Megat Khas. Ya? Megat Khas. Megat Khas? Wah, Cikgu dah mengajar lama ya? 3 tahun. Patut nampak Amah ini. Dia dapat surat confirm belum ni? Nampak muda je lagi. Tahniah Cikgu. Thank you. Diharapkan kalau ada apa-apa cikgu nak tanya, cikgu ada apa-apa nak komen setakat ni? I baru je masuk. Tadi tak dapat masuk lah. Lain kot. Tak apa. Nanti kita cikgu apa-apa, cikgu boleh tengok balik. Sebab dia ada tayangan ini dan ulangan di YouTube. Okey, baiklah. Jadi ini adalah salah satu kaedah kita nak ingatkan pelajar. Kalau tadi kita dah tengok tentang persoalan, ya. Okey.
persoalan tadi. Okay, kemudian kita pergi pada pengajar nilai. Dan yang ketiga, pengajaran. Jadi dalam membina pengajaran, saya letakkan 3 ayat asas yang pelajar perlu ingatlah. Salah satu dia boleh pilih. Kita hendaklah, kita haruslah, kita mestilah. Okay, kemudian kita tengok tadi, masih poin yang sama, kasih sayang. Jadi kita haruslah mempunyai perasaan kasih sayang antara satu sama lain. Kita boleh tambah je sebab penyataan kan. Okay, kemudian contohnya sama. Saya masih menggunakan contoh yang sama sebab tujuan saya nak biar pelajar faham. Apabila pelajar menonton. Apa Cikgu Rashidah ada komen? Tak ada. Okey Okey. Jadi kalau Cikgu Rashidah pun selalu bagi contoh yang sama Ya, contoh yang sama, ulang-ulang. Benda yang sama ulang-ulang, terutama sekali pelajar yang kelas belakang. Maksud pelajar yang sederhana yang ke bawah tu dia memang kena kan? Sebab dia bukan kata subjek lain pun tak buat, apa lagi BM kan, benda yang banyak-banyak ingat. Dia susah nak ingat. Jadi kalau kita bagi yang sama, dia mudah nak ingat. Jadi contoh yang sama iaitu Ibu Lily lagi. Masih lagi ibu kepada Lily. Dia tak bagi pula nama tu. Saya start tengok novel ni, biasa apa nama Ibu Lily ni? Asyik beritahu Ibu Lily saja. Nama dia tak beritahu. Okey, kalau ayah dia beritahu tadi kan embung. Okey, kemudian pewatakan. Okey, pewatakan ayat yang mesti asasnya seorang yang. Dan lepas pada seorang yang, kita letakkan kata sifat. Gigih ke, sabar ke, tabah ke, kata sifat lah. Okey. Jadi seorang yang gigih contohnya. Okay. Dahlia gigih dalam menuntut ilmu walaupun pelbagai ujian dan dugaan yang dihadapinya. Namun dia tetap berusaha dan akhirnya dia berjaya melanjutkan pelajaran di Jepun dalam jurusan pengurusan perniagaan. Okay. Jadi maksudnya kita memang tak susah. Sebab tu Abang Din kata susah, sangat mudah. Okay. Dan yang terakhir yang kita nak share iaitu tentang latar masyarakat. Okay, ini yang asas. Okay. Dalam menjawab latar masyarakat, ayat asasnya iaitu masyarakat yang. Jadi kita ingat perkataan nilai tadi, okay, masyarakat yang gigih dalam melakukan sesuatu perkara. Jadi kita ambil contoh lah. Kita boleh ambil contoh lain juga, watak sampingan. Jadi kita ambil contoh watak kepada bapa Lily iaitu embung. Berusaha gigih dengan bekerja di kebun getah dan kelapa sawit Haji Sulaiman untuk menyara keluarganya. Walaupun hidup mereka susah, namun mereka sabar menghadapi ujian tersebut. Jadi anak-anak, bila kita dah dapat kuasai 5 ni, 5 perkara kita kuasai ni iaitu tema nilai, pengajaran, pewatakan, latar masyarakat semua ni, maka kita akan mudah untuk menjawab soalan walaupun soalan itu soalan kebat. Kejap lagi kita akan tengok soalan kebat. Apa dia nak tanya soalan kebat? Okey anak-anak, setelah kita tengok. Okey, sebelum tu saya nak tanya soalan lah. Okey, ada Abang stop share dulu. Abang tak naklah syok lagi cakap kan. Okey, rakan-rakan guru yang ada soalan setakat ini, sebelum kita pergi pada lanjut sekali, lebih kurang kita ada lebih kurang 20 minit lagi lepas ni. Ada soalan tak nak tanya? Cikgu Ainun baru nampak sebab tadi tak nampak, terselindung dia punya daripada ni. Cikgu Ainun, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi terlindung di sebalik pohon kelapa. Terlindung di sebaliknya. Jangan pandang sebelah mata, Cikgu Ainun ada di sana. Cikgu Ainun, sekolah mana? SMK pada Putrajaya. Putrajaya tadi kan. Tanya Cikgu Ainun macam mana? Kita share sikit dalam mengajar novel ni, apa masalah yang Cikgu Ainun hadapi? Biasa. Okey, kalau bagi pelajar saya, mereka tak baca sangat keseluruhan. Biasanya kita baca sinopsis sahaja. Lepas tu bila jawab, ada yang tertukar watak. Itu yang saya maknanya marah kan? penguasaan pelajar terhadap orang kata isi kandungan novel tu tak dikuasai sepenuhnya sebab sekadar membaca sinopsis, terutama sekali kelas-kelas yang hujung lah. Cikgu Ainun ada tak dapatkan apa-apa bahan lain? Ada. Saya banyak guna bahan-bahan ni lah yang saya buat sendiri ataupun cari-cari dari molekul dah dapat belum? Belum. Macam mana nak dapat tu? Tak apa, lepas ni ada slide tu saya akan tunjuk. Senang, saya nak kongsi lah rakan. Ini bukan promo, maaf SSTP Perak, saya bukan nak buat promosi, tapi realitinya inovasi yang kami buat tu amat membantu. Saya ambil contoh lah, salah seorang sahabat saya lah. Sahabat saya dia dapatkan molekul tersebut di Kelantan lah.
Kemudian sekolah dia mengajar memang sekolah yang agak lemah sikit lah kan. Tak baiklah sebut nama sekolah lemah, tak baik bagi saya, sama je sekolah. Tapi pelajar tu agak lemah dan dia praktikkan kita orang punya molekul tersebut. Dan kemudian dia videokan. Bila dia videokan, dia tunjuk pada saya memang kelas tu kelas yang lemah tapi pelajar boleh jawab dengan penuh satu muka surat untuk 4A dan 4B tu. Maksudnya saya rasa kagum lah sebab saya ingatkan, saya takut mungkin pelajar lemah tak boleh buat kot bila tengok molekul tersebut. Tapi apabila diberi penerangan betul dan melihat video yang kami buat berulang kali, pelajar akan dapat. Dan Alhamdulillah setakat hari ini amat menggalakkan, rasa dah banyak dah terjual. Dan saya musim PKP ni ramai pelajar yang di sekitar Kota Baru ataupun daerah dekat-dekat, dia orang sanggup datang rumah untuk dapatkan. Di luar pun kami memang post lah. Jadi bagi kami, nawaitu kami untuk membantu pelajar menjawab novel supaya dapat markah penuh. Jadi itu yang amat bantu. Lepas ni saya akan tunjukkan slide yang berkaitan perkara tersebut. Okey, jadi betul Cikgu Ainul, apabila pelajar dia tak faham sebab novel tu kadang-kadang banyak muka surat, dia malas nak baca. Tapi jangan bimbang, hanya sekeping mereka dapat kuasai. Cikgu Rashidah, aku promosi. Cikgu Rashidah betul. Saya belum dapat lagi lah. Itu saya ada apa ni? Rugilah. Saya apa tu Cik Zurina Kalau yang Johor punya boleh dengan Cikgu Julius. Kalau yang Pertanian Timur saya. Kalau yang zon tengah Cikgu Linda. Kalau zon utara Cikgu Zurina. Cikgu Nijal. Cikgu Nijal dah dapat belum? Ya. Dah dapat dah molekul. You dah dapat molekul? Belum pesan lagi. Bicara untuk Okey. Okey, Cikgu Hari. Cikgu Nurhayati. Keluar saya Cikgu Nurhayati. Cikgu Din, minta maaf, saya ni sebenarnya wakil Cikgu Tiup. Kita pernah berjumpa Cikgu Din. Yes. Waktu tengok gambar tu. Di Terengganu kita jumpa. Okey Cikgu Din, sebenarnya saya nak tanya apa itu molekul? Sebab saya bukan sebenarnya sebab sebenarnya saya wakil Cikgu Tiup lah untuk sama-sama di dalam Google Meet ni. Lepas tu saya tertanya lah apakah yang dibincangkan ni molekul tu apa, kalau boleh dikongsikan. Okey, memang saya ada slide lepas ni. Saya akan tunjukkan molekul tersebut. Okey, terima kasih Cikgu Nurhayati. Okey, jadi rakan-rakan guru, stay tune, kita ada lagi 15 minit. Okey, Abadin nak share. Okey, Abadin share. Ni kita nak tengok ni ya. Kita tengok apa ni? Apa kita tengok ni? Okey, jap. Okey, kita stop dulu. Kita naikkan dulu dia. Okey. Mungkin ramai kawan-kawan nak tahu. Okey, kita tengok dulu. Habis ni kita pergi. Okey. Rakan-rakan, kalau keluar soalan berkaitan sinopsis, kalau tak silap Abah lah, minta maaf lah kalau saya silap. Sinopsis ni pandangan last kedua tak silap saya 2015. Kalau saya tak silap, saya pun tak ingat sebab banyak sangat tengok analisis kan. Kadang lupa. Okey, kalau keluar soalan sinopsis, sebab bila dah 2015 tu agak lama tak keluar tu. Jadi macam tadilah Cikgu Ainul cakap, kalau dia tak faham sinopsis susah. Jadi kalau sinopsis ni pelajar kena jawab 4 perkara je. Iaitu permulaan, maksud bila jawab tu jangan jawab bab. Saya ingat dulu tak jawab bila soalan sinopsis dia pergi jawab ikut bab. Penuh 4 muka surat, bab 1, bab 2. Bukan. Bila soalan tu tanya pasal sinopsis, kita ingat 4 perkara. Permulaan, perkembangan, klimak dan penilaian. Maka buat je lah ayat. Permulaan cerita ini mengisahkan begitu. Bla 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 bla. Bila habis dah masuk dengan kedua isi, seterusnya perkembangan novel ini mengisahkan macam itulah. Jadi anak-anak kena ingat apa dia plot permulaan, perkembangan, klimak dan peleraian. Okey. Okey, soalan popular. Jangan kata Abadin sport lah, bukan sport lah. Ini bukan sport, tapi macam ni lah rakan-rakan guru. Tahun lepas tu rezeki nak beritahunya. Tahun lepas tu saya buat analisis soalan dan saya keluarkan analisis soalan sebulan sebelum PSS benar dan saya tularkan dalam pelbagai medium lah. Facebook lah, IG lah. Jadi memang sekolah yang saya pergi ceramah, saya bagi apa yang saya analisis. Dan Alhamdulillah dengan izin Yang Maha Berkuasa, dengan izin Tuhan, dengan izin Allah, maka 90% keluar. Jadi sebab itulah dia orang macam, betul lah Cikgu Dina. Jadi ramailah kata saya ni hujum. Jadi tidak, sebenarnya saya berdasarkan analisis. Okay? Dan Alhamdulillah tahun ni pun saya dah buat analisis. Jadi saya nak share lah tu. Okey, antaranya antara tajuk yang rakan guru boleh minta pelajar fokus, yang pertama adalah tema.
Okay, tema. Jadi bila pelajar dia tanya kita, macam mana cikgu nak bagi contoh dalam tema ni? Sebab tema satu, tema bukan banyak. Okay, jadi kita nyatakan tema dulu. Mula-mula kita sebut tema. Okay, contoh novel yang saya kaji tempat adalah novel apa, karya siapa. Okay, terus jawab soalan. Tema novel ini ialah, kita tahu tema tu apa. Kemudian kita terus pelajar kita berikan contoh peristiwa yang menerangkan tema tersebut. Buktinya, contoh kita kata bila masuk je uraian tu, okey, tema novel ini dapat dibuktikan melalui peristiwa apa, cerita. Kita berikan 3 peristiwa yang dapat mengukuhkan tema tersebut, yang dapat membuktikan tema tu ia. Jadi itu cara kita menjawab tema. Okey, kemudian itu saya tulis banyak tu tapi saya fokuskan pelajar saya tema. Kemudian watak utama. Okey, bagaimana watak utama menghadapi konflik dan cara penyelesaiannya. Kena ingat tu, pelajar kadang dia lupa jawab cara penyelesaian. Dia hanya wujudkan konflik. Dia tak lagi satu kadang dia tak tahu apa dia konflik. Konflik tu ada krisis lah, apa yang dia hadapi, masalah. Jadi dah beritahu cara dia menyelesaikan konflik tu. Kemudian soalan kebat mungkin boleh fokus kepada suspend. Unsur suspend. Jadi kalau suspend ni perkara yang menimbulkan tanda tanya, yang menimbulkan persoalan kan. Jadi boleh fokus pada suspend. Peristiwa yang menunjukkan unsur suspend ialah peristiwa apa. Okey, kemudian 3 soalan kebat yang lain, peristiwa menarik. Menarik ni banyak. Ada soalan tanya awalan cerita, ada soalan tanya penghujung cerita, kenapa menarik. Okey, ataupun kita setuju tidak anda? Setuju atau tidak? Kalau jawab soalan tanya setuju atau tidak, saya nasihatkan guru-guru ingatkan pelajar, setuju je lah. Setuju lagi senang. Setuju lagi senang nak beri alasan daripada tak setuju. Betul tak Cikgu Rashidah? Betul. Kalau saya setuju je, novel saya pun kalau tadi setuju. Sebab apa Cikgu Rashidah kata betul? Sebab novel tu memang dah dijadikan sebagai bahan. Cerita tu memang dah macam tu kan. Ending dia happy ending kadang-kadang. So setuju je lah. Dan alasan dia senang je anak-anak pelajar kalau kita beritahu dia orang. Alasannya kita bagi apa yang kita dapat daripada novel tu. Moral dia apa. Apa dia moral pengajarannya. Kerana bagi saya novel ini memberikan pengajaran. Itu yang penting. Kita cakap itu. Okey, itu. Kemudian peristiwa yang memberikan teladan dan juga yang meninggalkan kesan. Bila meninggalkan kesan ni, ada pelajar bagus, pelajar saya dia kebat sikit. Dia tanya, abah boleh tak kita bagi kesan yang negatif? Apa dia? Contoh ada nilai benda yang negatif tu. Tapi sebaik-baiknya carilah yang positif. Okey, jadi kita ada masa lagi tu, kita nak kejar masa juga ni. Okey, kemudian ni dia yang tadi ni. Yang Cikgu Nur Hayati tanya. Okey, kami ada buat molekul. Okey, molekul kami ini iaitu nota padat dalam bentuk flyer. Okey, dan tenaga yang mencipta molekul ini, idea asalnya Cikgu Linda Nur lah daripada FMK Sri Mulia Kuala Lumpur. Jadi sebabkan novel kita ada banyak novel, ada 8. 4/4, 4/5 dalam zon yang berbeza. Jadi Cikgu Linda Nur pun telah mengundang kami untuk jadi satu tim membina molekul tersebut. Okey, kalau siapa yang dengar ni di zon utara boleh hubungi Cikgu Zurina. Cikgu Zurina. Okey, kami ni semua terlibat dalam, sebenarnya kami saya, Cikgu Zurina, Cikgu Linda terlibat dalam pembina modul YAPIM. Okey, kami Cikgu Julius kami undanglah untuk join sekali. Jadi Cikgu Zurina ada nombor telefon kat bawah, dia Sekolah Menengah Tun Sharifah Roziah. Cikgu Linda sebagai idea asal dari Sekolah Menengah Seri Mulia ada nombor telefon. Kalau zon timur Abadin Seri lah terlibat. Okey, dan kalau zon, kalau cikgu yang berada di Sabah Sarawak semua tu boleh hubungi Cikgu Julius ataupun yang zon Johor. Tapi kalau mana-mana pun kalau telefon hubungi Cikgu Linda boleh dapatkan sebab Cikgu Linda sebagai induk dia ada semua sebab dia yang buat kan. Dia benda tu dicetak di KL. Okey. Jadi nombor semua ada hubungi. Jadi cikgu yang tanya tadi, ada nombor tu, lepas ni bolehlah WhatsApp-kan kepada mereka. Okey, dan idea ni kami buat, ini dia. Okey, untuk makluman Abang dia beritahu nilai dia skepin tu RM2. Jadi kalau 2 tingkatan, tetap 45, RM4 lah. Okey, jadi yang saya tunjukkan gambar itu, gambar saya dengan Cikgu Linda masa Convention Guru Cemerlang Kebangsaan. Kami bentangkan, belakang tu contoh molekul tu lah. Nah, dia kertas A4 tu kita bagi 3, kita crack 3. Jadi hasilnya macam tu lah. Jadi yang saya dengan Cikgu Linda tu masa Convention Guru Cemerlang, saya bentang depan Timbalan Menteri Pendidikan
dan juga Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia. Okay, yang depan tu kan. Okay. Kemudian yang gambar tengah tu gambar Cikgu Julius, iaitu di Sabah bersama rakannya masa dia sampaikan seminar. Dan inovasi ini telah memperoleh anugerah emas peringkat kebangsaan. Ada gambar sebelah tu. Okay, 4 zone. Alhamdulillah, tahniah pada Cikgu Linda yang telah presentkan inovasi tersebut bagi mewakili kami semua. Jadi itulah dia. Dan sebenarnya kalau cikgu-cikgu nak tengok video berkaitan dengan penggunaan molekul ini, memang ada. Tengok saya punya video, channel saya Syahadin ataupun channel Cikgu Linda, Linda Nur. Okay, jadi memang ada dalam kita orang punya ni. Kalau saya punya YouTube bawah tu lah. Okay, Syahadin. Jadi ada. Kalau Cikgu Linda, dia ada semua. Sebab dia yang ketua, jadi semua video berkaitan penggunaan molekul tersebut memang ada. Jadi Abadin pun minta lah kalau siapa yang menonton saya punya YouTube tu bolehlah sharekan, like dan subscribe. InsyaAllah nyawa itu kami hanya untuk berkongsi ilmu, tak lain, tak berkaitan itu saja. Okay, jadi itu yang Abadin nak share. Okay, jadi kita ada lagi 5 minit. Ada apa-apa soalan yang rakan guru nak mengajukan soalan, insyaAllah saya cuba jawab. Cikgu Nijal okey? Ya, okey. Dia dapat tadi nombor Cikgu Julius? Dia dapat tadi nombor Cikgu Julius? Dapat. Okey, harap-harap bolehlah hubungi ya Cikgu Siti Faizah pun ya. Cikgu Siti Faizah insya-Allah. InsyaAllah. Baik. Jadi kita saling membantulah. Kita saling membantu sebabnya, okey saya cerita sikit je. Dalam molekul tersebut, saya pun ada, okey, dalam online dia, sebenarnya ada kat saya. Okey, dalam molekul ni, sebenarnya yang warna kuning-kuning ni, yang warna kuning-kuning ni ialah peristiwa penting. Sepanjang molekul tersebut, kita banyak peristiwa, bukannya ada 7 je, ada banyak. Jadi kami telah keluarkan 7 atau 8 peristiwa yang penting. Dan di sebelah peristiwa itu, adanya nilai murni. Nilai murni tu kami buat warna sama. Kalau warna merah apa? Contoh kalau kat sini warna merah berani. Jadi semua yang warna merah kat peristiwa tu berani. Jadi pelajar saya nak buat sebab dia dah ada dah contoh peristiwa. Jadi kalau soalan tanya apa-apa pun, contohnya latar masyarakat, sudah jawab. Masyarakat yang bertanggungjawab. Dia pun tengok warna hijau, okey bertanggungjawab. So dia akan ambil contoh yang warna kuning ni dalam kotak bulatan kuning. Contoh. Tapi kena beritahu pelajar lah sebab kami buat dalam kuning ni, kami buat dalam bentuk point. Kita tak boleh buat dalam ayat lengkap. Kalau buat ayat lengkap, tak muat dalam molekul ni. Jadi kami buat dalam point. Jadi kita latih pelajar nak membina ayat yang gramatis. Okay, jadi kat sini ada banyak peristiwa, unsur suspend pun kita boleh cari. Ini yang tingkatan 5. Okay, contoh ini tentang 4, lain-lain dia punya warna. Dan latar belakang kedua-dua molekul ini ada kaitan dengan cerita. Kalau saya di Pantai Timur, yang ini berkaitan dengan alam sekitar, klip-klip. So adalah gambar klip-klip, bulan. Kalau ini pusat rawatan pasal kasih. So ada gambar doktor, ada gambar hospital. Jadi memang amat membantulah. Kalau pelajar saya dia beli 2 ni, kemudian dia pun tulis nama belakang, kadang-kadang dia buat nota sikit, dia pun laminate. Jadi buat penanda buku. Laminate, tebuk lubang, bubuh ribbon. Masuk dalam buku. Senang nak bawa. Jadi tak payah bawa buku besar-besar, tak payah bawa buku kecil yang tebal tu, bawa sekeping je. Sekeping saja, 2 keping, boleh jawab dengan baik. Kau promosi pula aku. Cikgu Nayati, nampak dah Cikgu Nayati? Cikgu Nayati, okey ya? Okey, terima kasih Cikgu Din. Jadi siapa yang nak ni bolehlah DM saya. Saya boleh bantulah kalau nak hubungi yang lain tu saya boleh bantu. Jadi ini telah diperakui sebab kita Johan Kebangsaan dan Timbalan Menteri Pendidikan pun dah tengok. Saya dah bagi kat dia seorang satu untuk sama-sama manfaatkan. Dan dia tanya, dah sebar ke? Kata dah sebar, dah kongsi. Alhamdulillah. Okay, ada soalan tak rakan-rakan yang lain? Cikgu Ainun okey Cikgu Ainun? Okey, sangat jelas. Okey. Terima kasih. Cikgu Aina ada apa-apa lagi nak tanya? Tak ada. Itu cukup. Okey, terima kasih. Apa-apa nanti bolehlah follow saya punya YouTube. Kalau apa-apa boleh ajukan soalan, insya-Allah. Dan saya pun kadang-kadang saya buat kelas online, tuition online. Permintaan sangat tinggi. Jadi insya-Allah itu saya dah buat dah kertas 2 siri 1. InsyaAllah minggu depan saya akan buat siri 2. Jadi kalau apa-apa boleh DM saya nak tahu perkembangan insyaAllah.
Okey, Cikgu Nijal. Okey lah, sebelum kita ada lagi berapa saat lah, berapa minit lagi. Cikgu Nijal ada soalan? Ada soalan di chat. Ada soalan? Ada soalan di chat daripada Cikgu Siti Nur Faizah. Dekat Google Meet. Cikgu Din ada had pembelian ke? Rasanya dia merujuk Cikgu Faizah. Dia kalau nak beli biasa sebab kadang-kadang memang ramai pelajar hubungi. Dia kata, Abah, kita orang nak beli boleh. Nak beli berapa? Satu. Saya kata satu nak maklumkan postage pun kalau kat saya guna Skynet tu postage dah RM10. Memang seluruh Malaysia. Jadi saya kata okey boleh orang nak beli. Abah bagi masa kat you all tanya kawan-kawan. Dia pun belilah, dapatlah beli 20 kan. Okeylah berbaloi sebab kalau kita nak hantar satu baru RM4. Lepas tu kita nak post RM10 jadi dia macam rugilah. Jadi setakat ni pelajar paling sikit ambil 20 lah. Maksud dia message group kelas dia. Kemudian dia akan order macam tu lah. Okay. Jadi minimum kalau cikgu lagi senang. Kalau cikgu yang beli dia uruskan, dia boleh beli untuk kelas dia. Macam saya kat Kelantan ni ramai sekolah yang beli. Dia gunakan hujung tahun ni nak habiskan duit. Dia guna duit sekolah dia beli. Kalau nak guna duit panitia apa itu boleh rujuk Cikgu Linda lah sebab dia ada receipt ada apa. Itu kalau urusan dengan LO apa-apa yang LO ke apa tu dengan Cikgu Linda dia boleh uruskan sebab dia ada tenaga yang buat. Kalau dengan yang lain tu Cikgu Julius, Cikgu Zrina dan Abadin dia style cash dia tak ada yang receipt tu. Itulah. Jadi nama tu saya dah bagi dah, alhamdulillah. Okey, ada lagi soalan? Cikgu Nija ada soalan? Ada satu soalan. Okey, silakan. Bolehkah pelajar tulis lebih isi? Misalnya untuk 4A, cuma 2 isi yang pelajar boleh dapat markah penuh. Tapi bolehkah pelajar tulis lebih daripada 2 isi? Ya, okey. Untuk 4A saya nasihatkan kita latih pelajar kita untuk dia biasa kalau dalam skema kita nak 2 isi saja. 2 isi dengan huraian dengan contoh lah. Okey, tapi kalau pelajar dia kadang-kadang dia tulis lebih 3 isi tidak menjadi kesalahan. Sebab tu kalau kita lihat kalau Cikgu Linda, Cikgu Julia dia suka suruh pelajar dia tulis 3 isi. Okey, kalau 4B kalau saya biasa kalau ikutkan sebenar bahagian A 1 isi kita bagi 2 huraian dia biar jelas dapat 2 markah kan. 3 novel tentang 5 pun bagi 1 isi huraian dengan jelas. Tapi nak selamat, macam saya tengok Cikgu Linda, Cikgu Julia bila nak selamat bahagian novel tentang 4 dia bagi 2, novel tentang 5 dia bagi 2. Maksudnya dia bagi ekstra. Tapi sebenarnya kita tengok jawapan, dia terima. Kalau 4A memang Abah selalu ajar pelajar buat bagi 2 isi je. 2 isi, 2 huraian dengan contoh. Tapi kalau bagi lebih tak ada masalah. Okey. Terima kasih. Okey. Terima kasih Nijal Ya. Yang penting jangan salah, huraian mesti kena asing dengan dia punya penyataan. Pastikan huraian tu betul lah contoh. Ya. Okey, Cikgu Harrison ada soalan? Cikgu Harrison dia ada tanya dekat ruangan chat. Tengok dia ada buka mic tu, Cikgu Harrison buka mic tu. Cikgu Harrison. Cikgu Din. Ya. Hello, Assalamualaikum. Salam. Apa khabar? Baik. Dari mana Cikgu Harrison? Saya dari SMK Kuala Kurau. Kuala Kurau. Ya. Saya dah bagi soalan tu dalam chat tu. Kalau soalan yang memerlukan isi daripada kata 4 dan kata 5, tetapi pelajar tu dia tak menguasai yang novel kata 4, dia bagi jawapan hanya daripada soalan kata 5, berapa maksimum markah yang murid tu boleh dapat lah? Maksudnya 3 je lah. 3 saja. Maksud sebab dia tanya perbandingan kan. Soalan B lah ni. Ni soalan B ni. Bila soalan B perbandingan, maksudnya dia tak jawab yang dia bagi 2 tentang 5. Dia tak boleh lah. Dia nak ada tentang 4 tentang 5. Jadi kalau dia bagi tentang 5 saja, maka dia akan dapat separuh je lah. 3 je lah untuk markah isi. 3 je. Maksudnya dia menjawab. Kita tak boleh hukum pelajar sebab dia menjawab. Cuma dia tak jawab yang satu lagi novel. Dia cuma jawab tentang 5. Kadang-kadang budak tu memang tak ingat kan. Tempat tak ingat lah. Dia ingat tentang 5. Ataupun kadang-kadang berlaku apabila budak dia pindah kawasan. Dia pindah sekolah. Kadang bila pindah sekolah ni masalahnya. Contohnya dia sekolah di zon yang berbeza. Dia sekolah Selangor. Dia datang Kelantan. Jadi dia pening nak jawab mana satu. Kadang-kadang berlaku macam tu. Tapi kalau saya kata awak jawab mana yang awak faham. Dan lucunya kadang-kadang dia jawab. Yang A tu dia jawab yang Selangor punya. Yang B tu jawab yang Kelantan punya. Ini pun kadang-kadang berlaku. Jadi sebagai orang apabila kita menanda, kita based on skema lah. Maksudnya kalau yang SPM sebenar tak apa sebab skema tu ada semua negeri kan. Tapi kalau yang sekolah kita
kita kena carilah kalau ada jawab zone lain punya. Yang penting dia menjawab soalan. Yang penting objektif menjawab soalan. Terima kasih. Okey, sama. InsyaAllah kita akan terus Kuala Kurau Temeloh Perak. Kuala Kurau Perak. Sebab itu saya pergi ceramah Kuala Kurau Temeloh. Okey. Ada lagi soalan yang lain, Cikgu Faizah? Faizah anak dia dah senyap ke nangis lagi? Terima kasih Udin. Okey, sama-sama. Okey, baiklah. So, kalau tak ada apa-apa, jangan lupa untuk follow Abadin punya channel YouTube. Okey, boleh kongsi dengan rakan-rakan yang lain. Nak buat bahan dalam PDPR pun boleh, bahan-bahan YouTube yang kami hasilkan. Dan terima kasih atas kerjasama. Terima kasih Cikgu Ainun, terima kasih Cikgu Naiti YouTube yang bagi ruang. Terima kasih, thank you Nijal. Ya, sama-sama. Nanti kita boleh jumpa kalau saya tersesat ke sana. Ya, boleh. Okay. Nanti boleh juga PM saya. Nanti kita boleh chat selalu nak share bahan. Cikgu dia jadi tak kedekut nak share bahan. Pentingnya share. Okay, boleh. Okay. Terima kasih Cikgu Harrison. Okay, terima kasih Cikgu Rashidah. Senyap Cikgu Rashidah. Okay, Cikgu Rashidah ada soalan? Setakat ni tak ada Cikgu Din. Cikgu saya dia terredah. Beres insyaAllah. Saya kalau ikutkan saya ada program itu dekat Johor, tapi bila musim pasal ni semua cancel. Saya cancelkan segala perjumpaannya. Yang penting keselamatan. Baiklah, terima kasih sekali lagi pada semua. Terima kasih kepada Perak yang mengundang dan kepada semua guru daripada pelbagai negeri yang join, semoga bermanfaat. Terima kasih Cikgu Din. Cikgu Faizah dah buka. Cikgu Faizah okey Anak dah okey. Anak demam ni, dia biasalah ringit. Yalah, budak-budak kan. Demam ke apa demam? Sebab mak dia ada kat rumah sokmo, dia demam lah. Okey, ada soalan Cikgu Faizah? Ya. Ada soalan tak ada ya? Tak ada. Terima kasih banyak. Terima kasih semua. Terima kasih Cikgu Din. InsyaAllah jangan lupa untuk dapatkan molekul. Dapatkan. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Bye-bye. Terima kasih Cikgu Din. Terima kasih Cikgu Din. Terima kasih Abang Din Tap. Kena payung. Kita tengok Abang Din Tap. Terima kasih guru yang sama-sama kita pada hari ini. Dan semoga kita kembangkan dan rakaman di YouTube ada saya sediakan. Jadi benda tu dah ada kat YouTube, jika boleh tengok balik ataupun kita boleh bawa ke sekolah bagi anak-anak muda kita tengok. Dan sekali lagi semoga perkongsian kita pada hari ini dapat memberikan sedikit manfaat ataupun banyak manfaat ataupun segala-galanya supaya kita dapat bermanfaat kepada pelajar-pelajar kita. Okey, untuk sekian akhirnya, marilah kita sama-sama menutup sesi kita dengan umur kifarah dan tasbih kifarah dengan wal asri innal insana lafi illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Okey, untuk sekiannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih Haji Tajah. Okey, terima kasih juga Ti. Hari ni tak ada sila ya? Terima kasih hari ni sila meeting. Okey tak Cikgu Nayati? Beres ke? Okey. Ya. Bolehlah dikongsikan. Saya ada share dengan pelajar tapi biasalah mungkin waktu-waktu macam ni kan. Tapi memang sangat bermanfaat lah. Terima kasih. Saya pun belajar juga kan sebab selalunya dalam matematik je ada formula-formula ni kan. Tapi dalam bahasa Melayu pun ada juga. Jadi baik kalau kita semua banyak saya buat formula, senang mudah nak ingat. Okey, terima kasih Cikgu Din. Assalamualaikum. Terima kasih Ainun. Ainun ada lagi. Cikgu Ainun. Okay. So saya live dulu ya.